guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Syed Saddiq Sipak Raga Murroyan tidak habis-habis. Kalau sebelum ini dia menyatakan keyakinannya kepada bidang kehakiman, tetapi selepas kali kedua Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan, beliau pula mempertikaikan. Inilah sikap hipokrit. Akhirnya Lokman Adam membalun kau-kau Syed Saddiq dan Parti Muda. Katanya ini adalah kuda tunggangan kepada Atok, dan juga sikap hipokrit daripada Syed Saddiq dan Muda, sehingga mereka membuat satu kenyataan kononnya mahu memberikan amaran sekiranya tidak diberikan penjelasan, mereka akan keluar ataupun menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan. Walaupun ramai di antara rakyat Marahain, warganet di luar sana setuju sekiranya Muda ini keluar dan menarik sokongan, keluar daripada kerajaan daripada menjadi seperti musuh dalam selimut. Jadi menarik untuk kita kongsikan sahabat semua, apakah yang dikongsikan oleh ataupun pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Tanpa buang masa, mari kita dengar sendiri kenyataan Lokman Adam. Jadi petang ni saudara, kita nak menjawab Al-Saddiq Sigaraga dan geng muda ni tuan-tuan. Bukan main lagi pungpang saudara. Macamlah diorang ni baik sangat tuan-tuan. Sedangkan Presiden muda ini sudah terkenal sebagai ikon anak muda yang paling korup di Malaysia ini saudara. Kerana terpalit dengan skandal. Bagaimana hari ini kita lihat beliau telah didakwa di mahkamah berhubung dengan kes dana yang sepatutnya diuruskan untuk armada, dan juga dana belia akhirnya disalurkan terus ke akaun peribadi dia. Hari ini bukan main lagi nak cerita tentang integriti, nak cerita tentang moral. Bodahlah Syed Saddiq. Jadi petang ni tuan-tuan, saya bersama dengan saudara Azrul. Ni orang yang dekat juga. Tak jauh daripada geng-geng muda ni tuan-tuan. Dia lagi tahu tentang muda ni daripada saya. Saya rasa macam nak interview dia hari ni. Tapi biasanya dia yang interview saya. Jadi tuan-tuan, hari ni kita nak jawab Syed Saddiq ni satu persatu. Hari ini bila Datuk Seri Ahmad Zahid mendapat discharge not amounting to acquittal ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan, bukan main lagi dia duk balun tuan-tuan, seolah-olah macam inilah kes pertama dalam sejarah. Malah ada yang mendesak supaya Peguam Negara memberikan penjelasan yang terperinci. Gila ke apa tuan-tuan? Dalam sejarah politik negara kita, dalam sejarah sistem perundangan negara kita ni, tidak pernah orang buat representasi dan representasi dia tu diterima, tuan-tuan. Jabatan Peguam Negara membuat penerangan terperinci kenapa Peguam Negara menerima representasi. Ini kes Datuk Zahid ni, kes yang pertama di mana 11 perkara sebab kenapa Jabatan Peguam Negara memohon kepada Hakim Colin Squera untuk melepaskan tanpa dibebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. 11 sebab. Siapa yang tak tahu apa 11 sebab ni, tengok video saya yang sebelum ini. Dinyatakan dengan jelas satu persatu. Saya tak faham kenapa saya dah explain tentang 11 benda ni. Kalau saya boleh dapat apa 11 perkara yang menjadi asas sehingga menyebabkan Peguam Negara membebaskan Datuk Seri Zahid dan juga menghentikan pertuduhan ataupun pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid, kenapa orang lain tak boleh dapat? Ini yang satu benda yang kita amat-amat ragu. Sebenarnya hakikat dan realitinya saudara, orang yang banyak membantah ni adalah orang yang mempunyai kepentingan. Orang macam Syed Saddiq, kita pun tahu kiblat dia dengan Atok, muda, ni semua perkakas Atok tuan-tuan.
Lepas tu kita tahu bahawa orang macam Ambega, orang yang rapat dengan Tommy Thomas, kan? Bila mana kena tahu salah satu sebab paling utama walaupun diletak nombor 11, alasan nombor 11 oleh Jabatan Peguam Negara kenapa pengguguran ke atas kes Datuk Zahid ni dilakukan, diberhentikan pendakwaan ini ialah kerana kebocoran memo yang jelas ditulis oleh DPP Datuk Ahmad Akram Garib yang menyatakan bahawa 7 DPP dan 5 orang IO mengatakan bahawa kes Datuk Seri Zahid ini tidak ada asas untuk didakwa sama sekali. Tetapi 2 hari selepas itu, kawan baik Ambega iaitu Tommy Thomas tetap meneruskan pendakwaan. Ini jelas menunjukkan, saudara, bahawa berlakunya pendakwaan terpilih berniat jahat dan bermotifkan politik. Seperti mana yang Tommy Thomas sendiri tulis dan telah disiasat oleh pasukan petugas khas dan mencadangkan supaya Tommy Thomas ini didakwa, tuan-tuan. Dia dah melakukan lebih kurang 17 kesalahan. Saudara, itu punca kenapa bila dah kantoi, tuan-tuan, maruah Jabatan Peguam Negara ni tercemar akibat daripada perbuatan Tommy Thomas. Yang dia sendiri dedahkan. Ni yang tak bijaknya Tommy Thomas ni, tuan-tuan. Dia sendiri yang mendedahkan. Maka bila dia dah dedahkan dan hari ni terbongkar memorandum tersebut, belum lagi cerita memorandum tentang pasukan pegawai penyiasat dan juga pasukan DPP mencadangkan supaya Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Tan Sri Irwan Seriga tidak didakwa. Akhirnya didakwa juga. Memang jelas berlaku pendakwaan terpilih. Jadi sepatutnya bukan hanya kes Datuk Seri Zahid digugurkan oleh Peguam Negara yang telah menamatkan perkhidmatan beliau hari ini, kan? Tetapi ianya juga patut menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Irwan. Ada juga orang tanya, Tan Sri Idrus Harun bermula cuti pada 1 bulan September, kan? Dan Peguam Negara yang baru bermulakan perkhidmatan pada 6 bulan September. Siapakah yang ni? Apa bodoh sangat ni? Maknanya sebelum dia bercuti 1 hari bulan tu, keputusan dah dibuat. 4 hari bulan September tu, keputusan itu didengari dan dibawa ke dalam mahkamah kerana 4 hari bulan September itu sepatutnya ada perbicaraan. Kak Long ataupun Datuk Nurul Hidayah sepatutnya menjadi saksi. Dia datang, dah ready dah. Siap berzikir dah. Nak menjadi saksi. Maknanya keputusan tu dibuat sebelum 1 September. Apalah korang ni. Cuba pakai otak sikit. Suka sikit cakap. Pakai otak. Jadi, saudara, Sadiq Al-Sigaragah, di mana suara kamu ketika kamu menjadi menteri? Ketika Tuan Dr. Mahathir melantik Tommy Thomas peguam kepada Lim Guat Eng dan juga peguam kepada Ketua Komunis Melaya menjadi Peguam Negara. Kenapa kamu tak bersuara? Kenapa ketika ahli jawatan kuasa PKR Pusat yang merupakan orang kanan kepada Azmin Ali diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM? Ada kamu dengar muda ke ataupun Syed Saddiq ke membuat satu kenyataan membantah dan sebagainya? Tak ada, tuan-tuan, ketika itu, sebab atuk dia jadi PM, tuan-tuan. Bila atuk jadi PM, cucu diam saja, saudara. Tak ada berdecit pun tidak. Langsung tak kata apa-apa. Bila seorang polis yang dah pencen, bekas timbalan SB, pengarah pun tak pernah jadi, baru jadi timbalan pengarah SB. Dah 2 tahun tanam sayur. 2 tahun, tuan-tuan, tanam sayur. Dah tanam sayur tu, dia ambil balik apik tanam ni, orang tanam sayur ni ambil badu. Yang mata dia pun kabur, tuan-tuan. Dia angkat menjadi Ketua Polis Negara. Ada kita dengar Syed Saddiq bising, tuan-tuan? Saddiq Sigaragah? Ada?
Tak ada, tuan-tuan. Senyap, zip mulut. Diam 1000 bahasa. Saudara, saya nak beritahu, zaman Syed Saddiq menjadi Menteri Kabinet Atuk, berapa ramai yang telah di DNA dan DAA. DNA dilepaskan dan dibebaskan, dan berapa ramai yang dah dilepaskan tanpa dibebaskan. Saudara, kes berprofil tinggi ni je saudara, ada lebih kurang 15. Dimulakan dengan pembebasan Eric Paulson. Saya nak bagi, kalau Syed Saddiq lupa, saya bagi ingat siapa yang telah dibebaskan. Sebaik saja manusia bernama Tommy Thomas diangkat. Pertamanya saudara, kes yang melibatkan Lim Guan Eng, Pang Li Kun, Sivarasa Rasya. Sivarasa ada 2 kes. Thomas Su, Hassan Karim yang cakap banyak sekarang ni, dia pun dilepaskan zaman Tommy Thomas. Kemudian kita lihat Zuna, Eric Paulson tadi saya dah sebut, Tamrin Ghaffar, Fahmi Reza, Chong Chen Jen. Begitu juga dengan Julian dan Siti Kasim. Jangan lupa Siti Kasim kawan balik, kawan dancing kepada Tommy Thomas, dilepaskan. Sahabat kita saudara Rafizi pun lepas zaman Tommy Thomas. Kita lihat Haris Ibrahim. Kita lihat 2 orang yang terlibat daripada DAP juga, kes LTTE dilepaskan. Ada kita dengar Syed Saddiq ke ataupun kawan baik Tommy Thomas Ambiga ni membuat sebarang bantahan dan turun ke jalanan nak buat desakan supaya didakwa semula. Mereka ni ada? Tak ada. Malah bila mahkamah memutuskan supaya kes Muhyiddin Yassin, kena faham kes Muhyiddin Yassin ni, 4 kes dia. Dia ada 6, 200 lebih juta ni dia lepas. Lepas pasal apa? Sebab dokumen ni cacat. Ada pernah Syed Saddiq kata, kenapa pihak Jabatan Peguam Negara tidak meneliti bagaimana boleh berlaku kecacatan ke atas dokumen pendakwaan yang boleh menyebabkan mahkamah tenang kes ni macam tu je. Ada pernah Syed Saddiq pertikaikan, ada pernah Syed Saddiq kata kita nak buat tuntutan. Tak ada. Sebab apa? Sebab Muhyiddin hari ni sudah cium mulut balik dengan atuk Syed Saddiq. Ni tuan-tuan kena faham saudara. Sama juga Syahidan Kasim ketika zaman Mahathir memerlukan Syahidan Kasim untuk bersama dengan dia. Daripada seorang pencabul kehormatan. Akhirnya dia juga dilepaskan tanpa dibebaskan. Dan kita pernah tak dengar Syed Saddiq bila mana IGP yang kabur matanya ni tuan-tuan dah tak ada. Ada kita dengar Syed Saddiq minta supaya dibuka balik kes Azmin Ali dan juga Haziq yang jelas-jelas tuan-tuan satu dunia dah tahu bahawa yang berlakon dalam filem Semburit ini ialah Azmin Ali dan juga Haziq yang telah pun mengaku. Haziq dah mengaku itu dialah yang partner kepada Azmin Ali. Ada pernah kita dengar Syed Saddiq ini bersuara tuan-tuan? Tak ada. Mereka hanya bersuara saudara bila mana apa yang mereka apa yang berlaku itu tidak menguntungkan puak dia. Contohnya, bila bocor bahawa ada bukti kukuh memorandum dalaman ini jelas membuktikan bahawa Datuk Zahid tak sepatutnya didakwa. Datuk Najib Tan Sri Irwan tak sepatutnya didakwa. Tak ada kes. Bocor. Peguam Negara Tan Sri Idrus dah betul lah tu. Dia buat benda yang betul. Dan kita juga ucap tahniah dan terima kasih kepada Hakim Colin Squira. Cukup adil. Dia grant apa yang diminta oleh Jabatan Peguam Negara. Walaupun kita minta supaya dilepaskan dan dibebaskan. Peguam Datuk Zahid minta dilepaskan dan dibebaskan.
tetapi dia konsisten. Dia ikut apa yang dipinta oleh Jabatan Peguam Negara. Dia hanya lepas tanpa dibebaskan, supaya bila nanti kita buat RCI ada bukti baru, bila ada siasatan ke atas apa yang didakwa ini ialah pendakwaan terpilih ni, kalau betul, maka kalau perlu dakwa, kita dakwa semula. Kalau tak perlu dakwa, jangan lupa orang yang terlibat dalam proses pendakwaan terpilih ini akan kita hadapkan ke muka pengadilan. Hari ini yang Syed Saddiq, Ambiga dan puak-puak yang rapat dengan Tommy Thomas ni takut, tuan-tuan, ialah takut orang yang terlibat melakukan konspirasi mengenakan pemimpin-pemimpin UMNO ini dihadapkan ke muka pengadilan. Itu sebenarnya yang menyebabkan orang ni bising-bising. Yang paling takut sekali ialah bapa puaka yang telah melakukan pendakwaan terpilih ni. Siapa dia? Kalau nak tahu, kena tanya dengan Tan Sri Tommy Thomas. Sebab dalam buku Justice in Wilderness, beliau mengatakan bahawa terdapat campur tangan eksekutif, dalam arti kata lain, tuan-tuan, arahan daripada Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kita pun tahu hubungan baik Syed Saddiq dengan Mahathir Mohamad. Panas sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam dan juga membalun menyekolahkan Syed Saddiq Sipak Raga. Yang sekarang ini meroyan, bising. Kalau sebelum ini katanya yakin dengan sistem kehakiman, ya, apabila Zaid dibebaskan 40 pertuduhan, dan apabila dilepaskan tanpa dibebaskan pula untuk 47 pertuduhan ini, beliau pula meroyan, ya, sanggup membuat mencabar dan juga memberi amaran, kononnya akan menarik sokongan kepada kerajaan. Jadi inilah sikap pemimpin muda yang tidak matang, yang hipokrit, yang hanya mahu menjadi hero kononnya, sedangkan dirinya sendiri pun terpalit dengan skandal-skandal rasuah, penyelewengan. Itu dia. Jadi itu sedikit ulasan dan juga pandangan saya berkaitan dengan apa yang dicerahkan oleh Lokman Adam. Sekiranya sahabat-sahabat di luar sana juga mau memberikan sebarang pandangan, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng-geng Altok Sakatua ini juga. Apabila memberikan komen penuh dengan hipokrit, penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.